Okay, so ini adalah GUI ya. So sebelum ni kita ada train specialist untuk menggunakan software ni. Dia kena tahulah coding-coding dia kan. So kita sebagai end user, teknologi dah semakin maju, dah ada GUI, so mudah untuk kita guna Microsoft Word, Microsoft PowerPoint and so on. Common features in Microsoft. Okay, ini adalah contoh Microsoft Office yang latest lah. Okay, yang baru ni kita ada ribbon GUI, yang mana ada ribbon tu dia ada ribbons and then dia ada tab, dan tab tu dia dah groupkan dah, dia dah groupkan mengikut group masing-masing. So dalam home ni dia ada certain group, dia dah kumpulkan dalam pane tu, nampak font, clipboard, paragraph, style and so on. And then ada tab insert, dalam insert pun dia adalah beberapa group, design and so on. And then Microsoft juga ada function spell checkers, okay? Macam yang kita pernah check dulu untuk Microsoft Word kan. Bila dah habis buat, kita boleh klik editor tu untuk check spell checkers and then check word conciseness and so on. And then kita juga boleh buat alignment, font size, tables and reports. Okay, so semua ni dah ada dalam bentuk ribbon GUI. Okay, ni nampak ni, dua ni dalam ni ribbon lah. Dalam ni kita bagi ribbon. Okay, dalam atas ribbon ni dia ada tab home, tab insert, tab design. Okay, dalam ribbon ni dia dah bagi ikut group. Okay, group dia buat clipboard, font and so on. Okay, now we go to the first category of application software, which is the general purpose application. General purpose applications include word processor, spreadsheet processor, presentation, graphic program, database management system and browser. Okay. Okay, dalam lima ni yang mana yang kamu guna? Pernah guna, ada experience guna? Spreadsheet lagi. Spreadsheet kan yang kita tengah buat dalam lab sekarang ni. Lagi. Word processor. Lagi. Yes, PowerPoint. Pernah guna? Alright. Database. Database ni kalau kamu tengok dalam Microsoft Office tu, tak tahu. Okay, dalam Microsoft Office tu adalah Microsoft Access. ACCESS, Access. Okay, bukan Excel. Excel itu spreadsheet. Database ni Access. And then browser. Dah guna browser? Browser tak tahu. Browser ni ni lah Chrome, Firefox, Explorer. Tu adalah browser lah, internet browser. Okay, kita melayari browser. Okay, 5 ni adalah purpose untuk general purpose application. Okay, 5 ni. So we go to the first, which is the word processor program. Is used to create text-based documents such as memos, letters and faxes, or newsletters, manual and brochures. Okay, sebelum ni kita dah pernah buat assignment untuk, kita dah pernah menggunakan Microsoft Word untuk create apa itu, kita create apa itu? Poster kan? Okay, flyer. Okay, flyer. Okay, so tu adalah salah satu lah function kegunaan Microsoft Word. Dan kita juga pernah buat manuscript kan. Okay, then word processing program, dia punya program, example program adalah Microsoft Word. Word processor ni dia punya kategori, okay. Bukan nama software lagi. Nama softwarenya adalah Microsoft Word, which is the most popular. Okay, used in Windows. Untuk Apple kita ada Apple Pages. Online punya version kita ada Google Docs. And then we also have another program such as Corel, Word Perfect, Open Office Writer. Okay, this is the program for word processor programs. Okay, Microsoft Word tu contoh program untuk word processor program ni. Okay, semua ni dia tergolong dalam kategori word processor program. Okay, we also use it to creating a flyer.
where in the flyer features contain spell checker, center alignment, grammar, font, font size, word wrap and character effect. Character effect ni dia punya theme lah. Okay. Kita boleh effectkan tulisan kita tu. So this is contoh flyer kita pun dah pernah buat sebelum ni. So you all ada experience lah kan. And then can be used to create a report. Okay, report pun kita pernah buat. Kita buat manuscript kan sebelum ni kan. So lebih kurang kat report. Among the feature that can be used for report features is autocorrect. Footnote kita pernah buat, header and footer kita pernah buat, caption and cross references kita pernah buat, tables pun kita pernah buat, and then table of content pun kita dah pernah buat kan. Okay, so saya rasa tak ada masalah untuk kamu menyatakan apakah features word processor program. Okay, next, the second category is spreadsheet program. Okay, it's used to organize, analyze, and graph a numeric data. Okay, nampak ni? Semua semua task ni kita dah pernah buat dalam kita punya lab. Organize, and then analyze, and then create graph. Okay. Among the spreadsheet programs are Microsoft Excel. Okay, most widely used. Okay, sebab dia belong under Microsoft punya kategori. And then Apple Numbers. Okay, ni untuk Apple punya software lah. Open Office Calc, CALC. Software yang untuk Open Office lah. Dia free. Also Quattro Pro and Google Sheets. Okay, Google Sheets ni online punya version from Google. Okay. Okay, the spreadsheet program can be used to create a sales forecast. And one of the features included are worksheets, text entries, functions, cell, formulas. Okay, familiar tak word? Familiar tak dengan term-term ni? Worksheet, text entry, functions, cell, formula. Kamu familiar tak? Yang kita buat semalam kan. So, kamu dah ada experience lah. Kan, nampak ni. Ni contoh macam kita buat semalam. Okay, tengok atas ni dia punya title, and then dia masuk image, dia change style kepada title punya style. Lepas tu sini ada label, column title, and then dia set sebagai title punya style, and then bawah ni total punya style and so on. Okay, and then kita boleh apply function, kita boleh apply formula dalam spreadsheet kita tu. Analyzing your data, analyze features, workbook and worksheet. Okay, kita guna. Okay, cuma what if ni. What if is a very powerful and simple tool to test the effect of different assumption in a spreadsheet. Okay, ni what if ni kita tak buat lagi. Okay, nanti maybe kita akan buat nanti. Untuk analyze, untuk test apakah efek akan jadi kalau kita testkan what if. If you put this value, what will happen? Okay, next we have the third category is presentation graphic program that can be used to combine a variety of visual objects to create visually interesting presentations. Okay, kita nak create presentation. Among the programs are PowerPoint, okay, OpenOffice, Impress. Untuk Apple kita ada Keynote, Google punya Slide, and also Corel presentation. Ini contoh program untuk presentation grafik. Creating presentation. Okay, presentation graphic, of course lah, we used to create a presentation. Among the features, document team. Okay, untuk setiap produk Microsoft ni kita boleh specializekan dia punya team, termasuklah untuk presentation. And then we could also create animation untuk untuk presentation ni kan. Untuk, for example, untuk PowerPoint kita boleh create presentation. And then we also have template. Template ni maksudnya design macam mana kita nak guna. So dah ada template tu. Sama ada yang dah ada dalam Microsoft PowerPoint ataupun kita boleh download kan. Dia akan tunjuk kita suggestion. Kalau tak ada lagi dalam kita punya PowerPoint tu, kita boleh download.
Okay, the first applications is database management system. Okay, yang ni kita guna untuk simpan data, untuk store database, untuk digunakan oleh sistem. A collection of related data, electronic equivalent of a file cabinet. Okay, contoh ni nampak ni. Image ni kan. Image ni adalah contoh file yang kita simpan, data yang kita simpan mengikut folder. Folder ni pula kita simpan di kabinet. Kalau kamu pergi ke mana-mana office pentadbiran ke atau office mana-mana, di belakangnya mesti ada satu rak ataupun kabinet, and then dia ada susun file-file macam ni lah. So file-file macam ni dia simpanlah data. Tak kisahlah data apa kan, maybe data berkenaan pelajar ataupun data berkenaan rekod kehadiran and so on. So kita akan simpan data ni. Ini adalah berbentuk fizikal. Okay, sekarang kita dah ada dalam bentuk teknologi, so kita boleh transfer semua data ni ke bentuk soft copy dan kita store dia dalam database management system. Two most widely used system is the Microsoft Access and OpenOffice base. Okay, untuk Apple kita ada FileMaker, untuk Google OpVBase. Okay, so benda-benda ni kita simpan dalam, ini adalah database lah. Okay, yang kita sebut database tu kan. Kita store data, simpan data. Okay, di BMS used to create a database. First step is to plan data features. Okay, bila kita simpan database ni, okay, ni adalah dia punya features. Kita ada primary key, field, record, table, form. Okay, primary key ni maksudnya setiap data yang kita simpan tu, dia ada dia punya primary key. Yang mana primary key ni adalah unik, dia takkan sama dengan data yang lain. So kita boleh kelaskan dia lah. Kita boleh tahu, okay, primary key number 1 ni adalah data sekian. Primary number 2 data sekian. Okay, itu adalah dia punya primary key untuk membezakan antara satu data ke data yang lain. Okay, kalau kamu nak baca di sini, nanti saya akan upload. The primary key is the unique. Contoh ni, ini adalah contoh database. Dia simpan data pekerja. Okay. The primary key is the unique employee identification number. You considered using the last name field as the primary key, but realized that more than one employee could have the same last name. Primary keys are often used to link tables. Okay. Kalau kita simpan data student kan, data apakah yang unik, yang tak sama antara satu student dengan student yang lain? Data apa? Data daripada student. Data apa yang kita boleh jadikan dia sebagai primary key? Ni. Nombor IC. Alright, nombor IC okey. Tapi nombor IC dia general, tak student pun ada IC. So nombor apa lagi? Nombor telefon pun okey, tapi still general. Dia tak spesifik ke student. Nama boleh jadi sama. Yes, nombor matrik. Okay, matrik number. Sebab kita nak spesifik ke student kan. Kalau general bolehlah pakai IC. Untuk student spesifik dia nombor matrik lah. Okay, setiap nombor matrik student tu dia tak sama. So nombor tu boleh dijadikan sebagai primary key. And then fields ni adalah data dah. Okay, nama, IC, alamat, nombor phone. Okay, itu adalah field. Field ni data dalam dia lah. Okay, dalam primary key ni adalah satu kata kunci untuk membezakan antara satu data dengan data yang lain. And then dalam data tu, contoh primary key student 1. Student 1, matric number dia sekian. And then field dia ada nama. So nama apa, nombor phone apa, alamat apa, and so on. Itu adalah fields. And then okay, benda-benda tu combine semua tu akan jadi satu rekod lah. Satu rekod. And then table ni kita simpan primary key dan juga field ni dalam bentuk table. Apa? Kalau kamu tengok sini kan, ni dia berbentuk table lah. Dia start dengan primary key. Kemudian dia punya kanan ni adalah data dia kita panggil sebagai fields. Okay, kita juga boleh
boleh buat form. Okay, daripada form ni, form nampak ni, ni kalau kamu tengok gambar ni kan, okay, kalau kamu nampak gambar ni kan, ini employee record. Kalau kamu tengok sini, dia boleh masukkan ID, last name and so on ni detail, ni field lah. Ini adalah field lah, ada last name, first name, address. Ini adalah field. Employee ID ni adalah primary key. Kalau kamu tengok ni, kita nak isi maklumat tu berbentuk dalam bentuk form. Okay, ni adalah form. Kan pernah tak kamu contoh nak register create account Facebook. Kan bila nak isi account Facebook, nak create account Facebook, dia akan bentuk format form macam ni kan. Dia minta kamu masukkan email and then dia minta nama and so on kan. So itu adalah form lah. Berbentuk form, nampak ada kotak ni. Bila kamu dah isi semua, confirm, klik done, okay, submit. So bila kamu submit tu, dia akan send data ni, data yang kita isi ni, dia akan simpan dalam bentuk table macam ni. Nampak? Macam bentuk table ni. Okay. Cumanya untuk Facebook, dia tak gunalah student ID. Dia adalah ID-ID dia yang dia akan auto generate. Kan? Dia akan auto generate untuk Facebook. Sama juga account Google and so on. Okay, bila user isi form, submit, okay, so dia akan transfer semua tu ke dalam bentuk database yang berbentuk table ni. Okay, boleh faham? Boleh? Boleh ya? Right. So, dah boleh, kita proceed. Okay, next we have browser. Browser is a special internet software connecting you to remote computers, and then it can be used to open and transfer files, display text and images, provide an uncomplicated interface to the internet and web document. Okay, so among the example, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, and so on. Okay, so that's it for general purpose application. Next, we move to specialized applications. Okay. Tadi general. Sekarang ni kita akan go to specialized. That are programs that more narrowly focus on specific disciplines and occupations. Okay. Software yang dibuat spesifik untuk task tu sahaja. Faham tak? Okay, example dia untuk grafik program, video game, design software, web authoring program, artificial intelligence, virtual reality and other specialized application. Maksudnya specialized ni, dia buat program tu untuk buat task tu saja, tak boleh buat benda lain. First we go to graphic program. Okay, widely used in graphic art. Okay, among the graphic programs are desktop publishing program, image editing program, illustration program, image galleries. Okay, so program ni dia dia terlibat untuk buat grafik punya, terlibat untuk buat berkenaan grafik. So software tu dia specialize untuk buat grafik saja. Okay, desktop publishing program, also known as page layout program, mix text and graphics to create brochures, newsletters, newspapers and text box. Popular program Adobe InDesign, Microsoft Publisher, Quark Express. Kalau kamu tengok contoh kan, untuk publish, untuk something, kita nak create something yang boleh dipublish seperti brochure, newsletter, newspaper and textbook. Okay, desktop publishing program ni dia boleh buat yang ni. So dia punya features pun just untuk buat benda-benda ni, tak boleh buat benda lain. Sebab tu dia specialize, dia spesifik. Okay, program dia ni lah InDesign, Publisher and Quark Express. Okay, next, image editor, also known as photo editor, editing or modifying digital photographs consist of thousands of pixels that form images known as bitmaps. Okay, popular image editors Adobe Photoshop. Pernah dengar Adobe Photoshop? Pernah guna tak?
Tak pernah guna. Tak pernah. Tapi tahu tak Adobe Photoshop ni? Tahu lah. Okay, so image editor ni maksudnya kita dah ada image, and then kita masukkan dalam software tu, and then kita edit lah. Kita modify image tu. Okay. Kita guna image, kita edit and then modify. Tengoklah features image editor tu apa kan. Okay. Then we have illustration programs used for drawing program. Create and edit vector images, vector applications. Okay, vector ni maksudnya adalah vector image ni adalah image yang berasaskan straight line ataupun curve. Straight dan curve line. Dia tak macam image editor ni. Image editor ni dia berasaskan pixels. Okay. Untuk illustration, okay, geometric shape saja. Dia tak berasaskan bitmap. So bila geografik ni dia punya okay, created by connecting line and curve. Kan contoh kalau kamu tengok ni gambar balon panas ni kan. Okay, dia bukanlah direka berasaskan pixels, tapi berasaskan line and curve. Okay, kita buat straight line and then kita cuba curvekan dia supaya jadi bentuk curve macam ni. So dia punya image akan jadi lebih sharp lah berbanding pixels. Pixels kalau kamu zoom out, dia akan jadi pecah kan. Contoh kamu ada format JPEG, and then kamu buka dalam kamu save, contoh kamu save kan, and then bila kamu buka image tu dalam sesuatu app, and then cuba kamu zoom out kan. Bila dah zoom out, kalau pixel dia rendah, image tu akan jadi kabur. Tapi untuk geometric shape yang dibuat melalui illustration program, image dia tak akan pecah. Kalau kamu zoom out macam mana pun, image dia akan maintain, dia tak akan pecah. Sebab dia adalah vector punya illustration, yang mana vector tu adalah berasaskan line and curve. Okey, tadi untuk image editor kita ada Adobe Photoshop. Untuk illustration kita guna Adobe Illustrator. Okay, Illustrator dia akan lebih detail lah. Untuk kita create, kita draw macam image editor tadi, kita mostly kita ambil image, kita masuk, kita edit. Tapi untuk illustration ni kita boleh create from scratch, from zero. Okay. Okay, next, video editor sama juga macam image editor, cumanya yang ni kita edit video. Edit videos to enhance quality and appearance. Now we can use smartphone to edit video. Okay, kamu untuk edit video guna software apa? App apa kamu? Ha? CapCut. CapCut lah. Kamu edit video macam mana? Apa yang dia boleh buat? CapCut. Okay, CapCut. Okay. Lah ni TikTok pun boleh dikategorikan sebagai video editor. Sebab kita boleh masuk video, and then kita boleh edit and tambah sound. So dah semakin canggih, dah semakin mudah untuk user menggunakan. Okay. Then we also have video game design software. Okay, yang ni digunakan khas untuk create video game. Okay, video game design software help to organize thoughts, guide user through game design process, character development, environmental design. Okay, ni contoh software yang boleh digunakan untuk buat video game. Okay. Yoyo, Game Maker, Stencil, Unity ni, okay, kita boleh guna. Dia spesifik lah, dia lebih detail lah. First kita kena create character kan, and then environment pula. So combine these two to form or to develop a video game. Okay, kalau kamu tengok sini, nampak ni dia punya environment ni kan, environment untuk game tu. Okay, tengok dalam ada castle hutan ni. And then there also program for web authoring programs untuk create website. Okay,
Web authoring is the creation of a site. Okay, we can use it for design and document file displaying website contents. Okay, kita specific program untuk create website ataupun kita boleh guna untuk create blog. Okay, blog ni okay, dah disediakan oleh internet, so kita boleh create blog melalui online diaries or commentaries. Okay. Web authoring program typically used to create commercial sites, web page editors or HTML editors. HTML ni adalah dia punya language yang kita gunakan untuk create website. Okay. What you see is what you get. Ataupun singkatannya WYSIWYG. Maksudnya dalam website tu apa yang kita nampak, itulah yang kita boleh dapatkan. Okay. Dia tak ada tersimpan apa-apa yang tersembunyi di belakang. Dia akan display apa yang developer nak paparkan. So kita boleh dapat ataupun kita boleh nampak apa yang ada saja di website tersebut. Okay, most widely used program are Adobe Dreamweaver. Okay, Dreamweaver ni boleh digunakan untuk create website. And then we also have Microsoft Expression Web. Ni untuk Microsoft punya produk. Ni Adobe punya produk. Artificial Intelligence, AI, is a field of computer science that attempts to develop computer systems that can mimic or simulate human thought processes and actions. In the future, robots with sophisticated AI will handle everyday chores, and you will program these robots using conversational English instructions. Okay, boleh bagi contoh AI yang kita gunakan sekarang? Yes, Siri. Lagi bagi. Google Assistant. Kalau Microsoft, Windows apa dah? Yes, Cortana. Okay. AI ni maksudnya bermaksud komputer tu dia boleh berfikir, dia boleh buat decision macam yang dibuat oleh yang boleh dibuat oleh manusia. Okay. Dia boleh buat decision. Bila kita tanya something, dia boleh beritahu decision dia. So itu adalah kajian ataupun berkenaan dengan artificial intelligence, bidang artificial intelligence. And then we also have virtual reality or VR, is an artificial or simulated reality created in 3D by computers. Okay, kita create satu alam 3D yang direka melalui komputer, and then kita boleh masuk ke alam 3D tersebut dengan adalah menggunakan headgear and glove macam yang kamu tengok ni dalam image ni kan. It strives to create a virtual or immersive experience by using specialized hardware that includes headgear and glove, interactive sensory equipment. Headgear and glove allowing users to experience alternative realities related in 3D by a computer, thus imitating the physical world. Okay, kita pakai headgear, pakai kan, kita akan merasa seolah kita masuk ke dalam dunia 3D tu. And then kalau kita pakai dia punya glove, bila pakai glove dia, kita boleh, kalau dunia 3D tu kita boleh sentuh something, and then we can use the 3D object dalam dunia 3D tu dengan menggunakan glove. Okay, lagi satu. Dulu VR, sekarang ni kita ada AR. AR apa? Augmented reality. Ever heard, pernah dengar augmented reality? Apa dia tu? Apa dia tu, Haziq? Yes. Betul, Snapchat, Pokemon Go tu. Maksudnya dalam tadi untuk VR kita create objek 3D dalam dunia 3D, environment 3D. Tapi AR ni, objek 3D tu boleh nampak untuk environment yang betul kan, tapi menggunakan device lah. Macam kita guna kita punya phone lah kan. Kita punya phone dalam tu environment dia normal macam biasa, tapi kita boleh masukkan objek 3D dalam environment biasa tu. So that is the function of AR, augmented reality.
Okay, contoh kajian yang kita sekarang ni ada untuk augmented reality ni adalah okey, contoh game tu macam Aziz cakap tadi, Pokemon Go, Snapchat. Okey, untuk yang selain daripada game, kita boleh guna untuk kajian yang terbaru saya baca. Ya. Yes. Yes. Untuk design decoration of house. Okey. Contoh dia tengok perabot dia sesuai tak dengan dia punya rumah kan. So tu sekarang ni teknologi tu lah yang kita boleh guna sekarang ni. Ada kajian lah berkenaan untuk teknologi tu. So kita ambil phone kita letak dekat ruang tamu kan. Dalam phone tu kita boleh masukkan objek 3D dia. Okey, kalau letak sofa kat sini sesuai lah. Dan atas tu kita letak image ke, kita letak gantung gambar ke, atau letak jam ke, sini letak kabinet kan. Kita boleh cuba design menggunakan AR tu. Okay, so membantulah untuk kita lebih lebih apa nak deco kita punya rumah kan. Okey, boleh faham AR. Alright, okay. Next, kalau faham, kita move to other specialized application. Okay, accounting. Specialized untuk buat accounting task, personal finance and project management application. Okay. Specialized. Next, kita ada mobile apps. Mobile applications or mobile apps, which is add-on program for a variety of mobile devices, can be used for smartphones or tablets. Okay, mobile app lah. Breadth and scope are ever expanding. Okay, semakin lama jumlah mobile app ni semakin bertambah. Okay, sebab everybody can contribute, everybody can create mobile apps. So mobile app ni pun dah jadi satu sumber pendapatan lah. Kalau ada certain individu yang ada kebolehan ataupun capability untuk create mobile app, okay, boleh create mobile app and then kamu upload ke dalam, contohnya apa, untuk Apple punya App Store ataupun Google untuk Android, Google Play, and also we have app Zoom. Okay, boleh upload tu and then kita boleh juga menjadikan sebagai sumber pendapatan. Okay, mobile apps most widely used music. Okay, kita ada Pandora, Spotify, Jom. Lagi apa lagi untuk muzik? Kamu dah guna apa lagi untuk dengar muzik mobile app? Dengan Spotify. Ke ada lagi app lain? Apple Music. Okay. YouTube. Okay, YouTube tu tergolong dalam kategori video. Okay, sebab dia ada video. Memang dia ada audio sahaja, tapi dia tergolong dalam video. Okay. Dulu sebelum adanya Spotify, online platform untuk muzik ni, kita ada Winamp. Kamu pernah guna Winamp? Tak pernah. Tapi tahu tak Winamp? Tak pernah tahu. Okey, masa zaman saya study dulu, saya guna Winamp lah. Dia tak online. Kita simpan lagu-lagu ni, kita store dalam satu folder lah dalam kita punya komputer, and then kita importkan ke software Winamp tu. So dia akan display lah. Dia tak berbentuk online, dia offline. Okay. So sekarang ni dah most app based on online. So kita dah tak simpan lah. Kita dah boleh jimatkan kita punya memory storage dengan streaming saja. Okay. Sama juga video. Video pun kita dalam ni tak boleh simpan dah. Both dalam video dalam YouTube. Okay. Okay, untuk video kita ada YouTube, Netflix, lagi apa lagi? View. Kan, betul lah ni ada apa Astro tu, Disney Hotstar, Astro on the go and so on. Social networking, Facebook, Instagram, shopping, Lazada, Carousel, Shopee, games, Temple Run, Clash of Clans, e-book reader pun menggunakan software Kindle Script, and then for other note-taking software, news and magazine. That one is for mobile apps. Okay, all of these apps are stored in App Store.
which provides access to mobile apps for download. Okay, semua app ni sebelum kita guna untuk download akan dikumpulkan atau disimpan di App Store. Apple App Store untuk Apple device, Google Play untuk Android device. Zoom, App Zoom, dia compress both platform, Android and also Apple. Okay. Zoom. Okay, so finish with the category of application software. Okay, dah habis kategori untuk application software. Next, we take a look at the term of integrated packages and also suite packages. Okay, based on this, apa yang kamu faham berdasarkan integrated packages and suite packages? Okay, kalau kamu baca situ, integrated packages is a single program that provides the functionality of several applications packages. Integrated packages are not very common anymore due to cheaper and readily available Office suites. So these packages has been discontinued. For example, Microsoft Works and Apple Works. While for suite packages is a collection of individual application packages sold together. Example, Microsoft Office, Open Office. Okay, apa yang kamu faham berkenaan integrated and suite packages ni? Anis Syuhada, apa kamu faham berkenaan integrated packages? Anis Syuhada, explain that. Function sikit, kenapa? Kenapa function dia sikit? Single program, okay. So function dia sikit. Okay, alright, thank you. Anisha, next untuk suite packages. Haikal, apakah yang dimaksudkan dengan suite packages? Haikal baru masuk ke macam mana ni? Cuba kamu bagi tahu saya apakah yang dimaksudkan dengan suite packages. Syed Haikal, saya tak dengar. Alright, mau dengar. Okay, apa yang dimaksudkan suite ni? Okay, bersama app tu. Okay, dalam satu dia ada semua. Okay, kalau integrated kamu faham? Integrated. Tak apa. Alright, okay. Thank you Haikal. Okay, apa yang dimaksudkan dengan integrated ni adalah kita install satu program saja. Dalam satu program tu dia ada function untuk buat
Contoh, dia boleh ada function untuk buat word processor dan juga presentation processor dan juga spreadsheet processor dalam satu program. Faham tak? That is what we call it as integrated packages. Dia integrate, dia masukkan program-program ni dia masuk dalam satu software. So kamu install satu benda saja, tapi dia boleh buat untuk Word, dia boleh buat spreadsheet, dia boleh buat presentation, dia boleh buat database pun dia boleh buat. Okay, kamu install satu je. Tapi untuk suite ni dia bundle, okay? Dia jual dalam satu bundle. Contohnya Microsoft Office. Dalam Microsoft Office ni dia pecah, dia ada satu-satu. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Access, dia pecah, which mean masa kamu nak install tu, kamu boleh pilih nak install tak Microsoft Word, nak install tak Microsoft presentation, PowerPoint, nak install tak Microsoft Excel. Masa kita install Microsoft Office tu, kita boleh select. Tapi bukanlah semua tu ada dalam satu program. Dia pecah juga. Cumanya masa kita beli tu, dia bagi satu bundle sekali. Tapi bila kita nak install, kita bolehlah tick soft program mana kita nak install. Okay? Boleh faham maksud integrated dengan suite? Nampak tak? Itulah ada cakap sini dah discontinue Microsoft Word. Kamu tengok Microsoft Word. Dalam Microsoft Word tu dia ada function untuk buat apa yang Microsoft Word boleh buat, apa yang Microsoft Presentation PowerPoint boleh buat, apa yang Microsoft Excel boleh buat. Okey, dia tak satu-satu. Kalau Microsoft Office main dia Office, tapi dalam tu dia pecah pula. Dia pecah Word, PowerPoint, Excel, Access kan. Dia pecah. Dia bukan duduk dalam satu program. Memang nama dia Microsoft Office, tapi dalam tu dia pecah kepada Word, PowerPoint, Excel and so on. Tapi Microsoft Word ni dia tak pecah. Dia dalam satu program. Boleh faham tak? Dia ada satu program lah. Kamu install sekali je. Install satu software tu je. Tapi dalam tu dia ada banyak. Dia boleh buat untuk Word, presentation dan spreadsheet. Tapi untuk Office ni dia punya bundle. Dia jual dalam bundle kan. Okey, satu Microsoft bundle. Tapi bila kita nak install, kita still kena pilih. Dia pecah juga program tu. Dia pecah kepada beberapa program kan. Dia tak combine sekali. Boleh faham? Ya, semua dah satu program. Betul? Yes. Dia satu-satu. Dia jual secara bundle. Tapi bila nak install, kita kena pilih satu-satu. Dia spesifik, dia pecah. Dia tak combine semua feature ni dalam satu. Okay, itu untuk suite. Okay. Yang lain okay? Ya. Integrated ni, contoh satu software lah. Dia beritahu tu Microsoft Word. Dalam Microsoft Word tu, kamu install sekali lah. Dia tak ada option nak pilih software apa. Satu program Microsoft Word. Dalam Microsoft Word tu, dia boleh buat word processor, dia boleh buat presentation, dia boleh buat spreadsheet processor. Faham tak? Kamu install satu program. Dia install satu program which is for example Microsoft Word. Dalam Microsoft Word tu, kita tak ada option untuk pilih. Memang dia masuk dah, dia integrate dah, dia built in siap-siap dah. Untuk kita buat Word, spreadsheet atau presentation. Tapi untuk suite, dia jual secara bundle. Kita nak beli yang kita beli, dia jual dalam satu bundle Microsoft Office. Okay, dalam Microsoft Office tu, bila kita nak install, dia pecah masing-masing. Cuba kamu tengok program kamu. Bila kita install Microsoft Office kan, adakah dia pecah tak Word, spreadsheet, Excel tu? Dia duduk asing-asing tak? Adakah Microsoft Word, Excel dan program tu ada dalam satu program ke program yang berbeza? Program yang sama. So maksudnya dalam Microsoft Word kamu boleh buat presentation lah. Macam tu.
Nurliana. Kan kalau kamu kata dalam satu program yang sama, maksudnya kamu buka Microsoft Word saja. Dalam Microsoft Word tu kamu juga boleh buat Excel, function yang ada dalam Excel. Boleh buat tak? Maksudnya tak sama lah. Maksudnya bila nak buat Word, kamu buka Microsoft Word. Kan? Bila nak buat spreadsheet, kamu buka Microsoft Excel. Kan? Bila nak buat presentation, kamu buka Microsoft PowerPoint. Maksudnya program tu dia berbeza. Okay? Cumanya dia dijual secara suite, secara collection, kan? Jual dalam satu nama Microsoft Office. Okay, tapi bila install still dia pecah kepada program yang berbeza. Kalau Word ni, kamu buka Microsoft Word, dalam tu boleh buat Microsoft Word, dalam tu lah boleh buat Excel, dalam tu lah boleh buat presentation. Tu beza je, integrated dengan suite. Okay, boleh nampak? Yang lain okey lah. So take note lah, kod nanti masuk dalam mana-mana assessment ke, untuk bezakan integrated dengan suite, boleh bezakan. Yes, multi-function. Multi-function. Kamu buka satu program je, so dia boleh buat apa yang Microsoft Word boleh buat, apa yang Microsoft PowerPoint boleh buat, apa yang Excel boleh buat. Okay, satu program dia boleh buat semua tu. Kalau suite ni dia pecah. Nak buka Word, kena buka Microsoft Word. Nak guna spreadsheet, kena buka Microsoft Excel. Nak buat presentation, kena buka Microsoft PowerPoint. So dia program berbeza. Tapi dia jual dalam satu collection, which is Microsoft Office. Okay, boleh lah beza? Okay, so kalau boleh kita proceed. Okay, integrated packages. Okay, some important characteristics include functions typically include Word, spreadsheet, database, and manager and so on. Nampak ni? Dalam satu software, dia boleh buat, dalam satu program, dia boleh buat semua ni. Kan? Tapi untuk suite, contoh word processing. Word processing hanya boleh dibuat dalam Microsoft Word. Spreadsheet hanya boleh dibuat dalam Microsoft Excel. Database hanya boleh dibuat dalam Microsoft Access. Dia kena asing-asing. Tapi dalam integrated ni, tiga-tiga ni dia boleh buat dalam satu program. Okay, each function not as extensive or powerful as a single function application program. Tapi dia punya kelemahannya adalah setiap satu ni dalam integrated ni dia tak detail, tak sedetail macam Microsoft Word, tak sedetail macam Microsoft Excel, tak sedetail macam Microsoft Access. Okay, dia punya function dia ni tak detail lah, tak sedetail bila kita pecah satu-satu. Okay, less expensive than purchasing several individual application program. Okay, lebih murah lah sebab dia berbanding kalau kita nak beli satu-satu software spesifik tu. Simple to use and switch between function. Simple to use sebab kita dalam satu program kita nak guna semua ni, kita run satu program saja kan. Popular with home users who are willing to sacrifice some advanced features for cost and simplicity. Okay, popular kepada pengguna yang suka kalau kos dia rendah dan simple untuk digunakan. So pengguna yang nak kos rendah dan simple digunakan, dia lebih prefer untuk integrated package ni. Okay, manakala untuk suite, a collection of separate application program. Nampak ni? Collection of separate application program. Kalau integrated, dia tak separate. Dia satu program. Ni different program, dia combine sekali into a collection, bundle together, sold as group. Contohnya Microsoft Office tu lah. Kan dalam Microsoft Office dia ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel kan. Dia jual sekali dalam satu nama Microsoft Office. Tapi bila nak install, kita boleh select nak install yang mana. Okay, 4 type of suites, Office suites or Office software suite, productivity suite. Okay, Microsoft Office lah. Ataupun untuk Apple iWork or Open Office. We also have cloud suites or online office suite. Untuk online je kita ada ni Google Doc. Free lah kan, free. Google Doc ni. Untuk online punya version. And then we also have Microsoft Office 365. Okay, online punya version.
And then specialized suite focus on specific applications. Corel Draw, Graphic Suite, Money Free. Okay, tadi kita bercakap berkenaan yang Office punya program saja kan. Office ni Word, PowerPoint dengan Excel. Okay, ada lagi. Tadi contoh. Ada lagi untuk specialized. Okay. Ni untuk grafik punya. Untuk grafik, kita ada Corel Draw ataupun Money Free Software, Total Planning Suite. Okay. Ni untuk program-program yang dia punya scope untuk benda yang lain lah. And then utility suite designed to make computer easier and safer. Norton System Work, Norton Internet Security Suite. So benda ni dijual dalam bundle, tapi dalam bundle tu ada beberapa program yang berbeza. Okay, contoh Norton Internet Security, dia boleh ada antivirus dan dia juga boleh ada apa, cleaner punya app. Cleaner kan, kita nak clean kita punya PC, laptop ataupun PC. Okay. Sharing data between application. Sharing data between file created with different application is often convenient. So how? Okay, proses untuk kita copy data ni. Sharing data. Kalau kita copy and paste kan, contoh daripada Microsoft Word kita copy ke Microsoft PowerPoint ke Excel ke, ataupun kita copy ke somewhere else, the item to be shared is simply copied from its file and then pasted into the other file. Okay, this process create a static copy since changes to one file will not affect the other file. Kan kamu copy, sama ada kamu copy text ke image ke from Microsoft Word, kamu copy paste ke Microsoft PowerPoint, ataupun kamu save ke Paint ataupun ke Adobe Photoshop. Kan kamu copy paste dan proses tu adalah static copy. Okay, sebabnya apa yang kita copy dan paste tu static, maintain, dia tak berubah. Okay, so that's why we call it as static copy. Copy paste, dia tak berubah. The other sharing data concept is object linking and embedding. Okay, yang ni dynamic. Dynamic ni maksudnya dia boleh berubah. Okay, static dia tak berubah. Apa yang kamu copy dan paste sama je. Apa yang kamu paste sama saja dengan apa yang kamu copy. Itu static. Kalau object linking and embedding ni dia dynamic. Boleh jadi static, boleh jadi berubah-ubah. Okay, first kita tengok object linking and embedding. OLE is a features to dynamically share and exchange data between file. Okay, dia dynamic, maksudnya dia boleh static pun boleh, dynamic pun boleh, berubah-ubah. Okay, with object linking, a copy of an object from a source file is inserted into a destination file and a link between the two files is made. If a change occurs in the source file, the destination file will be updated. Maksudnya kamu copy data tu and then paste ke satu tempat. Bila kamu paste ke satu tempat tu, dia akan create satu link. Bila kita create link ni, okay, kalau kamu ubah source dia dekat tempat kamu save tu pun, ataupun destination tu akan berubah juga. Boleh faham konsep ni, linking, object linking? Boleh faham tak proses object linking ni? Maksudnya kamu copy paste ke sesuatu tempat. Okay, bila kamu save tu, dia akan create satu link. So bila tempat kamu copy tu kan, source file, tempat yang kamu copy tu, kamu ubah data dah, kamu update data. And then tempat yang kamu paste tu pun akan update juga data, ikut macam apa yang kamu ubah di tempat yang kamu copy. Boleh faham konsep ni? Linking. Faham lah? Maksudnya akan ada link, dan bila kamu ubah di source, tempat kamu paste pun akan berubah. Okay, contohnya macam apa yang kita guna dalam Google Drive kan. Kan pernah tak kamu share drive dalam Google Drive? Ataupun Google Document? Pernah? Haziq ke siapa dia? Pernah. Google Drive kan kamu share kan. So dalam tu kalau kamu share,
So kalau siapa-siapa yang ada access tu, dia boleh kamu, dia ada link tau, link. So kalau kamu siapa ubah, dia akan berubah lah di tempat asal tu. Okay. Ataupun lebih tepat sekali Google Document. Kalau kamu share Google Doc, contoh dokumen yang Excel kan. Okay, so anybody that have Excel tu, dia boleh ubah lah. Kalau sini ubah, dekat tempat kita paste tu pun dia berubah. Okay, bila dia ada link lah. Link tu lah yang akan menentukan sama ada tempat kita paste tu diubah atau tak. Berbeza dengan embedding. With object embedding, the object is embedded into the destination file and the embedded object can be run from that file. However, changes to the source file will not affect the destination file. Okay, embedding ni pula, kita copy and then paste kat sesuatu destination tu, tapi proses tu embed, dan data yang kita paste tu boleh di run oleh another program. Tapi kalau kita change dia punya source pun, di tempat kita paste tu dia tak berubah. Berbeza dengan linking. Linking ni kalau kita ubah, kalau kita edit source, destination dia pun turut berubah. Tapi kalau embed ni, kalau kita edit source, dia punya destination tak berubah. Okay. However, the changes to the source file will not affect the destination file. Okay, that is the difference between object linking and object embedding. Making it work, okay, making IT work for you. So example dia Google Doc ni lah. Okay, Google Doc ni nampak kita ada dokumen, kita ada sheet, kita ada slide. So di sini kita boleh create and share dokumen. Okay, create and share dokumen. Kalau kamu share link drive tersebut, anyone that have the authorization for that drive can make and edit, can update the file that you share, okay, kat dokumen. Dokumen ni adalah macam Word lah, tapi versi online, Google punya online. Sheet ni versi online punya untuk Excel. Slide ni presentation punya online, versi online untuk Google ni. Okay, career in IT. Okay, kalau kamu master berkenaan bidang software, application software ni, boleh jadi software engineer. That is responsible to analyze users' need and create application software. Kan, kita nak create application software. Among the attribute that you must possess is good communication and analytical skills, programming experience, detail-oriented web application experience, and analytical skills. Okay, ni adalah dia punya gaji lah. Annually. Look into the future, next generation user interface. Doubtful, a single interface will serve everyone, must be comfortable to use, touch, interactive screen, voice recognition, gestures, augmented reality. Pada pandangan kamu kan, in future, teknologi kita akan jadi macam mana? Apa yang kamu rasa teknologi kita akan jadi in future? Kereta terbang. Okay, kereta terbang tu dari segi, kita kata apa? More to creation lah. Tapi kalau untuk teknologi ni, kamu apa yang akan boleh dibuat? Augmented reality, dah ada dah kan, game Pokemon Go. Lagi apa lagi yang agak-agak kamu in future? Kan contoh yang Facebook Meta tu, dia buat apa? Hologram kan. Maybe next kita dah tak guna dah Google Meet kan. Kita guna hologram kan. Kamu dalam laptop tu dah ada features hologram. So dalam saya duduk dalam kelas ni, kamu punya hologram pun boleh ada di kelas ni kan. Ataupun laptop ni, mungkin in future dah tak guna dah laptop. Kita just ada, maybe by using our phone kita boleh display macam keyboard and screen ni kita boleh guna kan. So tak perlulah kita nak usung laptop, just by using our phone. Waras, apa lagi yang agak kamu akan boleh dihasilkan in future?
Okay, so no idea. Alright, it's okay. Now we see what will happen in future. Okay. Okay, up until now, that's all for our lecture today. Any question? Okay, if no question, then I will end our class. Then we will meet again next week. Continue with the Excel. Okay. Later I will update about the theory assignment. Okay, so that's all for today, guys. Thank you for your attention. Take care, everyone. See you next week. Assalamualaikum. Bye. Okay. Right. Okay, welcome.